Kelas kita tunggu dalam 3 minit lagi ya. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang semua. Alright, cikgu rasa kita mulalah. Kita mula sambung last topik. Okay, so harap semua sihat lah. Still lagi stay at home, jaga kesihatan. Okay, sekolah mungkin kita tak tahu lagi, mungkin bulan 7 ke atau hujung bulan 6 mungkin sekolah mulalah. Alright, tunggu KPM umumkan. Okay, so last class kita dah belajar pengasingan untung rugi. Jadi cikgu harap semua masih ingat lagi cara nak buat. Okay, sebab hari ni kita akan masuk kepada akaun semasa. Akaun semasa dia ada kaitan juga dengan pengasingan. Kenapa cikgu cakap ada kaitan? Sebab item-item dalam akaun semasa tu kebanyakannya yang dah ada dalam akaun pengasingan untung rugi. Cuma kita nak tentukan di dalam akaun semasa tu kita nak rekod di sebelah debit atau sebelah kredit. Alright. Okay, kita tengok akaun semasa. Okay. Tengok nota. Alright. Jadi kalau refer kepada akaun semasa, kita kena tahu apa tujuan akaun semasa tu. Macam mana cara kita nak rekod akaun semasa. Akaun semasa ni adalah satu akaun yang digunakan untuk merekod penerimaan dan pembayaran oleh pekongsi kepada perniagaan ataupun penerimaan yang pekongsi akan terima daripada perkongsian ataupun apa yang pekongsi akan bayar kepada syarikat perkongsian.
Itu akaun semasa. Dia seperti modal lah, seperti akaun modal. Cuma akaun modal tu modal pelaburan pada permulaan perniagaan. Semasa ni sepanjang tempoh perniagaan, apa yang pekongsi akan terima, apa yang pekongsi akan bayar, kita rekod di bawah akaun semasa. Jadi kalau cikgu cakap dia lah hampir sama dengan akaun modal, maka hukum dia pun, cara dia pun samalah macam akaun modal, iaitu kredit akaun semasa menunjukkan penambahan kepada akaun pekongsi, akaun semasa pekongsi, kredit. Maknanya penerimaan lah, penerimaan pekongsi kita rekod di sebelah kredit. Manakala apa-apa yang pekongsi akan bayar, kita akan rekod di sebelah debit. Okay. Ini semua yang pekongsi akan bayar lah di sebelah debit. Okay. Alright, kalau kita tengok dia punya item pun di sebelah kredit. Okay. Baki awal selalunya akan ada dalam imbangan duga. Ini tak perlu risau. Baki awal akan ada di imbangan duga. Sama ada dalam imbangan duga atau maklumat yang diberikan dalam soalan lah. Tak perlu risau. Cuma kita kena tengok, kena pastikan baki awal tu di sebelah mana. Sebab akaun semasa ni baki awal dia boleh jadi di sebelah debit, boleh jadi baki awal berbaki kredit. Jadi kita kena tengoklah imbangan duga. Kalau baki awal di debit, kita letak baki awal di sebelah debit. Sini. Kalau baki awal kredit, maka kita letak di sebelah kredit. Okey. Kemudian faedah atas modal. Okay, ini kita dah kira dalam pengasingan untung rugi. Kopi semula. Kopi saja yang dalam pengasingan untung rugi tu. Okay. And then gaji. Okay, maksud belum bayar. Ini tolong tukar. Belum bayar tu tukar kepada belum terima. Gaji belum terima bermaksud gaji pekongsi yang belum terima. Kita kena tahu berapa gaji pekongsi yang belum terima. Macam mana kita nak tahu? Okey. Dalam ikatan ikatan perkongsian atau perjanjian perkongsian, ada gaji, itu adalah gaji untuk setahun. Okey. Gaji untuk setahun. Kita bandingkan dengan dalam imbangan duga. Okey. Dalam imbangan duga nanti kita akan jumpa gaji perkongsi. Okay. Kita akan jumpa gaji perkongsi. So gaji perkongsi dalam imbangan duga ni bermaksud sudah terima atau dah terima. Jadi macam mana kita nak cari yang belum terima? Tolaklah. Gaji yang dalam ikatan perjanjian, ikatan perkongsian, kita tolakkan dengan gaji perkongsi di dalam imbangan duga. Maka dapatlah gaji belum terima. Yang kita nak rekod dalam akaun semasa. Okey. Kemudian bonus. Bonus pun sama, bonus di sini belum terima. Kita nak tahu dah terima ke belum dalam imbangan duga. Kalau ada butir bonus dalam imbangan duga, maksudnya dah terima. Kalau belum ada, kalau tak rekod lagi dalam imbangan duga, maksudnya bonus tu belum terima. Senang gaji pun sama juga. Allowance pun sama, allowance belum terima. Kalau dah rekod dalam imbangan duga, dah terima. Kalau belum rekod, belum terima. So tiga-tiga ni kita akan ambil yang belum terima. Gaji, bonus, allowance. Okey, faedah atas pinjaman. Okey, ni pun sama, bukan belum bayar, belum terima. Sebab pinjaman ni, faedah atas pinjaman ni, perkongsian, syarikat perkongsian yang meminjam daripada pekongsi. Maka syarikat akan bayar faedah kepada pekongsi. So pekongsi akan terima faedah. That's why kita rekod di sebelah kredit. Faedah tersebut pun sama jugalah. Cara kita nak tahu berapa yang belum terima, kita kira faedah sebenar dan kita bandingkan dengan imbangan duga. Kalau ada dalam imbangan duga, maksudnya itu dah terima.
Yang sebenar tolak dengan imbangan juga, maka kita dapat yang belum terima. So yang belum terima kita rekod di sinilah. Okey. Kemudian yang terakhir pengasingan untung rugi. Okay, yang ni kita ambil daripada akaun pengasingan. Sekiranya kongsi untung. Kalau dalam pengasingan untung rugi kita kongsi untung, maka kita akan rekod di sebelah kredit. Alright. Okey. Ini item-item yang akan ada di sebelah kredit account semasa. Okey, manakala di sebelah debit account semasa, ada dua je yang biasanya, iaitu ambilan. Ambilan boleh rujuk dalam imbangan duga. Faedah atas ambilan kita boleh rujuk daripada pengasingan untung rugi. Yang kita dah buat dalam kerja tu. Alright. Kita boleh rujuk situ dan kita letakkanlah untuk berkongsi. Ikut berkongsi. Okey. Lepas tu kita imbangkanlah. Lepas tu kita imbangkan, dapatlah baki akhir. Bisik. Lepas tu kita imbangkan, dapatlah baki akhir. Baki akhir tu tentukanlah baki akhir sebelah mana. Sebelah debit ke sebelah kredit dan kita bawa. Kita bawa baki bibi seterusnya. Okey. Alright. Tapi ini akaun semasa ni kita akan buat untuk semua perkongsi. Kalau ada dua atau lebih perkongsi, kita akan buat semua. Kita akan buat semua. Jadi untuk memudahkan kita jawab, kita boleh combinekan semua, kita boleh gabungkan semua perkongsi itu di dalam satu akaun semasa, yang itu dipanggil bentuk beruangan. Bukan beruang, beruangan. Memang ejaan dia macam beruang. Ini bentuk beruangan. Okay. Maknanya semua perkongsi kita gabungkan, kita combinekan dalam satu akaun saja. Jadi jimat ruang, jimat masa. Sebab item dia sama. Okey. Ni akaun semasa. Okay. Ada yang tanya, cikgu kenapa kena buat akaun semasa? Okay. Sebab kita kena buat akaun semasa, kita nak cari baki ni. Baki awal. Untuk next year, untuk next tempoh baru. Kerana baki awal ni kita akan gunakan ke dalam PKK. That's why kita kena buat akaun semasa. Inilah item benda baru yang kita belajar untuk perkongsian. Alright. Okay. Sekarang ni kita tengok, kita sambung contoh yang lepas. Okay, yang lepas kita dah buat contoh satu. Kita dah buat contoh dua. Okay, contoh dua kita dah buat akaun pengasingan untung rugi. Okay, sekarang kita tengok contoh dua. Sebab contoh dua ada akaun semasa. Okay, cuba buka contoh dua masing-masing. Okay. Right. Okay. Ini contoh dua. Okay, jadi last week kita dah buat, last 2 week kita dah buat ni. Contoh dua ni itu perkongsian bersama. Okay, kita dah buat pengasingan untung rugi. So hari ini kita akan buat akaun semasa. Jadi bentuk beruangan yang cikgu bagi tahu jadi, ni dia contoh dia. Okay, cuba kita buat. Kalau kertas ledger tu you all bahagikanlah sendiri. Bagi-bagikanlah. Tengok yang penting kena cukup semua perkongsi. Kena cukup semua perkongsi. Alright. Okey. Jadi untuk perkongsian ni ada 3 orang perkongsi. Jadi di sebelah kredit, di sebelah debit akan ada 3 perkongsi iaitu Siva, Lim, Madi. Okay. Di sebelah debit, kredit pun sama. Ini yang dinamakan bentuk beruangan.
Yang tarikh dan butir samalah Tarikh okey, butir. Ni samalah. Pun sama juga. Tarikh, butir. Jangan letak RM. Okey. Kemudian letakkan baki awal baki awal boleh rujuk pada soalan lah, iaitu 1 Julai 2017. Okey, dan kita kena pastikanlah perkongsi mana yang baki awalnya di sebelah debit, perkongsi mana yang baki awalnya di sebelah kredit, jadi rujuk imbangan duga. Jadi kita akan rujuk imbangan duga. Kemungkinan ada seorang atau dua perkongsi yang baki awal di sebelah debit. Kemungkinan tak ada. Apa-apa kita kena rujuk imbangan duga. Okay, jadi bila kita rujuk imbangan duga, okey. So tengok. Jadi Siva yang berbaki debit. Siva berbaki debit. Manakala Lim dengan Madi baki awalnya di sebelah kredit. Alright. Kita buatlah. Butir sama baki BB. Jadi di sebelah debit kita letakkan di bawah Siva iaitu 300. Di sebelah kredit baki BB kita letakkan di bawah Lim dan Madi ikut nilai. Lim 270, Madi 180. Okey. Alright. So dia akan jadi macam ni. Ni nak kena hati-hatilah. Kena tengok betul-betul dalam imbangan duga. Berkenaan akaun semasa. Alright. Okay, jadi untuk item seterusnya, item yang lain, tarikhnya adalah tarikh akhir tahun. Baki awal je yang 1 Julai. Yang lain semua tarikh akhir tahun. Okay, jadi kalau ikut pada soalan ni, akhir tahunnya ialah 2018 Jun 30. Sebenarnya pun sama. 2018 Jun 30. Okey. Dan kita letakkan dululah di sebelah kredit. Sebab kita faham sebelah kredit ni adalah perkongsi akan terima. Jadi benda pertama, item pertama yang perkongsi akan terima ialah faedah atas modal. Okey. Mana nilai kita nak ambil, kita refer kepada jalan kerja yang kita dah buat. Sebab penting jalan kerja ni. Ni. Faedah atas modal. Siva, 5D semua 2,000. Okey. Dan kita letak semua 2,000. Alright. Okay, yang pertama. Yang kedua, gaji. Okay, sekarang ni. Okay. Kalau kita tengok pada imbangan duga, gaji Madi adalah 15,000 setahun. Ini gaji sebenar. Yang Madi perlu terima. Okay. Dalam imbangan duga, Madi dah terima 8,000. Jadi sekarang berapa yang belum terima? Tolaklah. 15,000 tolak 8,000 jadi 7,000. 7,000 yang belum terima. 7,000 tu yang kita rekod dalam akaun semasa. Okey. So, buat kerja sikit. 15,000. Tolak 8,000.
Jadi madi, letakkan di bawah madi sebab madi yang terima. Jangan awak letak di bawah sim dengan lim. Siva dengan lim. Letak di bawah madi 7,000. Okey. Seterusnya faedah atas pinjaman. Okey. Ada faedah atas pinjaman. Siapa yang memberi pinjam kepada perkongsian? Siva yang memberi pinjam. So bermaksud Siva akan terima faedah. Okey. Kita dah buat pengiraan bahawa Siva akan menerima faedah sebanyak 160. Okey. Dan kita tengok imbangan duga. Okey. Kat sini menunjukkan Siva telah terima 100. Jadi berapa yang belum terima? 60. Kita tolakkan. Jadi itulah yang kita rekod dalam akaun semasa. Okey. 160 tolak 100. Dan kita rekod di bawah Siva. 60. Okey. Kemudian bonus allowance tak ada. Untuk soalan ni bonus allowance tak ada, jadi tak perlu rekod. Dan seterusnya pengasingan untung rugi. Kalau kita refer pengasingan 7920 ni dia dapat kongsi untung, maka kongsi untung kena rekod di sebelah kredit lah. Buktinya pengasingan untung rugi. Jadi kita ambil je lah ini. Yang bukti yang kita dah agihkan kepada setiap pekongsi dia. Itu yang kita letakkan dalam akaun semasa. 2640. Okay. Alright. Selesai kredit. Bahagian kredit selesai. Okay. Now kita tengok debit. Okay, debit biasanya ada dua je. Okay. Iaitu ambilan. Kita kena pastikanlah betul ke ada ambilan. Kalau ada ambilan, kena letak. Kalau tak ada, tak perlu letak. Alright. Okay, jadi ambilan cikgu rasa ada. Iaitu yang membuat ambilan adalah Siva sahaja. Dan total dia mesti 4,100. Okay. Walaupun ada buat 2 kali ambilan, tapi kita rekod total. Okay. Jadi bila ada ambilan dan syarikat perkongsian pun mengenakan faedah atas ambilan, maka kita ada faedah atas ambilan. Yang ini pun sama total juga. Disebabkan dia seorang yang ambil, maka kita ambil total jugalah 160. 160. Okay. So akaun semasa kita akan jadi seperti ni. Alright. Jadi bila dah selesai, kita dah tulis semua item dalam akaun semasa, imbangkanlah. Imbangkan ikutlah Siva, kita bandingkan dengan Siva. Kredit Siva, debit Siva bandingkan dengan kredit Siva. Debit lim kita bandingkan dengan kredit lim. Debit madi kita bandingkan dengan debit madi. Kredit madi sebab kita nak tahu di mana baki HB itu berada. Okey, macam lim dengan madi clear kita nampak kan. Debit tak ada, kosong. Maka baki HB ni akan berada di sebelah debit. Okay, so kita totalkan lah. Totalkan. Okay. Kalau boleh, sebelum buat jumlah ni, jarakkanlah sebaris. Sebab kita tak tahu baki HP tu di sebelah debit ke di sebelah kredit. Kita jarakkan sebaris. Macam ni cikgu jarakkan sebaris. Nampak? Cikgu jarakkan sebaris. Okay. Jadi kat sini pun sama juga. Cikgu buat lim dengan madi dulu sebab dia mudah.
Sebab dia tak ada dia tak ada nilai di sebelah debit. Jadi kita dah tahu baki HB dia berapa. Okey, so butir dia adalah baki HB lah. Okey, cuma Siva kita kena kira betul-betul. Nilai mana yang lebih besar? Debit atau kredit? Kalau kita tengok sini, nampaknya kredit lebih besar. Sebab sebelah kredit ni jumlah dia 4760. 4700 di sebelah kredit. Kalau di sebelah debit ni 4560. Jadi kredit lebih besar. Kredit lebih besar, maka kita jadikan dia sebagai jumlah. Alright. 4700. Sini pun 4700. Dan kita carilah baki HB, tolakkan jumlah 4700 ni tolakkan. Ni normal lah ni, biasa kita dah selalu buat. Okey, saya dapat 140. Okey. Alright. Saya dah dapatlah baki HB. Dan apabila dah dapat baki HB, jangan lupa kita bawa ke tahun baru, ke tempoh yang baru. Kalau tidak, baki HB tu you all tak dapat markah. Ini semua syarat ledger macam tu, syarat account macam tu. Ada baki HB mesti bawa ke bulan baru atau tempoh baru sebagai baki BB. Dan kontra lah cara dia. Kalau debit, ke kredit. Kalau kredit, ke debit. Baki BB 40 4910. Okay. Alright. Selesai akaun semasa. Ini saja akaun semasa. Ini saja. Dia tak ada masalah sangat, cuma kita kena pastikan kalau gaji, faedah atas pinjaman, bonus, allowance semua yang belum terima. Andai kata kalau terlebih terima, kalau terlebih terima, kita akan rekod di sebelah debit lah. Contoh kalau gaji. Cikgu nak bagi contoh kat sini gaji. Gaji. Okay, gaji sebenar untuk Madi RM15,000. Okay, kita ambil contoh nilai yang sama. Tapi dalam imbangan duga, dia tulis gaji RM20,000. Okay. RM20,000. Jadi kat sini terlebih sebanyak RM5,000. Madi terlebih terima sebanyak RM5,000. So, Madi kena pulangkan. Jadi apabila Madi kena pulangkan, butir gaji dia tak akan berada di kredit. Butir gaji akan berada di debit. Gaji Madi RM5,000. Gaji RM5,000. Benda ni tak mustahil, boleh berlaku. Tak pernah ditanya dalam SPM tapi cikgu takut kalau keluar SPM tahun ni dia uji pelajar dengan gaji terlebih pula. Biasa kita dah buat gaji mesti kredit, tiba soalan ujian yang keluar gaji terlebih. So awak kena ingat tu je. Kalau terlebih mesti gaji tu akan berada di sebelah debit. Sama juga masuk yang lain, bonus ke, allowance ke, faedah atas pinjaman ke. Kalau terlebih terima, kita tolakkan, dapatkan berapa yang terlebih tu. Yang terlebih kita rekod di sebelah debit. Ini cikgu bagi tahu. Mungkin kita akan jumpa dalam latihan-latihan yang akan datang. Mungkin. Right? Okay. Alright. Selesai akaun semasa. Okay. Jadi, bila dah selesai akaun semasa, barulah kita boleh proceed kepada PKK. Barulah kita boleh proceed kepada PKK. Jadi untuk PKK, hari ni cikgu nak explain teruslah PKK supaya kita senang nak buat nanti untuk latihan akan datang.
Okey, untuk PKK, konsep format dia sama dengan PKK yang kita dah belajar sebelum ni. Milikkan tunggal, kelab sama, cuma beza dia masih lagi di bawah di bahagian equity pemilik. So cikgu nak remind semua dia lah. Ni benda ni memang kena remind selalu baru pelajar nampak. Okey, kalau milikkan tunggal, ni masa kita tekan 4, untuk equity pemilik, okay, equity pemilik, modal awal, dan tambah untung bersih, okay, and then kita tolak ambilan, dan kita dapat modal akhir. Kena ingat ni equity pemilik untuk milikkan tunggal. Okay. Bagaimana dengan perniagaan yang sebelum ni kita belajar, iaitu kelab. Kelab. Kelab dia tak guna perkataan equity pemilik, tapi kelab guna perkataan dana terkumpul. Dana terkumpul. So dia bermula dengan dana terkumpul awal. Okay, kemudian tambah lebihan dengan pendapatan modal. Pendapatan modal tu kita namakanlah derma ke, yuran masuk ke. Dan kita akan dapat dana terkumpul akhir. Itu kelab. Okey. Manakala perkongsian yang kita tengah belajar ni, apa yang kita nak tulis dalam equity pemilik, dia nama dia masih sama. Nama dia equity pemilik juga. Cuma butir dalam dia di bawah equity pemilik adalah yang pertama akaun modal. Akaun modal untuk setiap perkongsi. Cikgu letakkan dua contoh perkongsi lah. Perkongsi A dengan perkongsi B. Kemudian akaun semasa. Akaun semasa pun sama untuk setiap perkongsi. Perkongsi A, perkongsi B. Ini bentuk equity pemilik bagi perkongsian. Jadi untuk akaun modal ni, kita boleh ambil daripada imbangan duga. Kita boleh ambil daripada imbangan duga. Untuk akaun semasa ni, kita akan ambil daripada baki BB. Akaun semasa. That's why akaun semasa kena buat sebelum kita buat PKK. Even soalan tak minta. Walaupun soalan tak minta, tapi akaun semasa perlu buat. Untuk cari baki awal. Baki PB. Alright. Okay. So, faham Alright. Itu je. Yang lain, aset bekas semasa, aset semasa, tolak liability semasa, dapat modal kerja, masih sama, tak berubah. Masih sama. Okay. Okay. Kita tengok contoh yang ketiga. Last week kita dah buat contoh kelas yang terakhir kita dah buat contoh 3. Cuma contoh 3 ni kita hanya buat mengira untung bersih. Kita dah buat mengira untung bersih. Okay, now kita sambung. Okay, kita sambung. Kita dah buat untung bersih. Jadi hari ni kita akan buat pengasingan untung rugi
kita akan sediakan akaun semasa. Jadi untuk sediakan pengasingan untung rugi, mula-mula sekali mesti buat jalan kerja. Buat jalan kerja dulu. Dah buat jalan kerja, baru kita prepare atau sediakan akaun pengasingan untung rugi. Alright? Okay, now cuba kita buat. Okay. Buat jalan kerja dulu. Kita nak buat pengasingan untung rugi, jalan kerja dulu. Faedah atas ambilan perkongsi. Okey, yang ni tak apa. Yang ni kita buat sama-sama. Bagi you all nampak cara buat tu. Faedah atas ambilan perkongsi. Mana-mana mungkin ada yang lupa kan. Ada 2 minggu tak ni, tak revise. Okey, jadi ambilan perkongsi. So ada 2 orang. Iaitu yang pertama Osman, yang kedua Manan. Okey, Osman dia buat ambilan sebanyak 30,000. Okey, dan kita dah harapkan dengan peratus faedah atas ambilan iaitu 5%. Okey, ini semua dalam perjanjian. Kemudian kita pastikan tempoh dia cukup setahun tak. Okey, kalau kita tengok sini Osman 31 Disember dia ambil. Rujuk imbangan duga. Bermaksud kita dia ambil 31 Disember, maka kita kena kira Januari lah. Jadi Januari sampai Ogos 8 bulan. Okay, 8 bulan. So darab 8 bagi 12. Okey. So 1,000. Manakala Manan dia buat ambilan sebanyak 16,000. So masih lagi darab 5%. Okey, siapa yang dah buat tu boleh semak je lah. Sebab hari tu cikgu ada pesan siapa ada masa boleh buat. Okey. And then dia ambil 1 Mac hingga Ogos 6 bulan. So darab 6 bahagi 12. So 400. Okay, and then maka totalnya adalah 1,400. Okay, ini yang pertama. Yang kedua, faedah atas modal perkongsi. Ini kita kena kira semualah Osman, Izwan dan Manan. Okay. Jadi Osman 120,000 darab faedah atas modal yang diberikan kepada perkongsi ialah sebanyak 6%. Kemudian tiada tarikh, maka kita anggap dia setahun. And then so 7,200. Okey, kemudian Rizwan pun sama. Rizwan 80,000. Sama, maksudnya peratus tu samalah 6%. 6%. 4,800. Okey, untuk Manan modalnya ialah 40,000. Okey, darab 6%. Okey. Sama dengan 2,400. Okay, and then kita totalkan lah. Okay.
RM1,400. Okay. Modal. Kemudian gaji. Okay. Gaji berkongsi. Kalau dekat sini yang terima gaji adalah Manan. Okay. Dan pastikan letak gaji setahun iaitu RM42,000. Rujuk pada perjanjian lah, perjanjian perkongsian. Okay, RM42,000. Okay. Bonus, allowance tak ada. Kemudian faedah atas pinjaman kita tak perlu kira kerana dah ada dalam ni. Dah ada dah. Dalam untung bersih ni dah ada faedah atas pinjaman sebanyak RM360. Okey. So dah selesai jalan kerja. Barulah kita buat pengasingan untung rugi. Okay. Okay. Perkongsian perkongsian Orizma. Akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun. Okay. Okey. So pengasingan untung rugi kita mula dengan untung bersih. Jadi untung bersih kita ambil daripada atas ni lah. Sebab sebelum ni kita dah kira untung bersih. Siapa yang tak ada tu, siapa yang tak buat lagi yang terlepas, yang hilang kertas ke apa ke. So minggu lepas kita dah buat untung bersih, ni dia. So, dapat 109,984. Dan tambah faedah atas ambilan perkongsi. Okay. Jadi faedah atas ambilan perkongsi 1,400. Dan totalkan, tambahkan 11. Okay. 111,384. Okay. Kemudian tolak faedah atas modal perkongsi 14,000. 14,400. Ini daripada atas tadi. Okay. Dan tolak gaji perkongsi. Okay. Gaji perkongsi yang setahun tadi iaitu 42,000. Okay. Kita tolak lah. 54,984 dan nilai ni adalah positif bermaksud kongsi untung. Okey, dan kongsi untung perlu diagihkan kepada semua pekongsi mengikut nisbah yang telah ditetapkan dan kita perlu hantar ke akaun semasa. Akaun semasa.
Nisbahnya berapa pembahagian nisbah? 3/2/1. Jadi Osman 3/6. Dan akaun semasa Rizwan 2/6. Kalau nak kecilkan pun boleh 1/3 lah. Kalau kita nak kecilkan. Dan akaun semasa Manan. Manan hanya 1/6 saja. Okay. Okey. So dah dapat dah untuk ketiga kongsi. Okay. Okay. Alright. Okay. Selesai akaun pengasingan untung rugi. Okay, siapa yang tak faham tu bagaimana dapat 3/6, 2/6, 1/6 tu, okay, kat atas maklumat soalan ni ada dia beritahu perjanjian 3 nisbah 2 nisbah 1. Jadi total ratio dia adalah 6. Jadi perkanakan total tu lah 3/6, 2/6 dan 1/6. Okay. Alright. So selesai B. Next. Okay, C. Sediakan akaun semasa. Sediakan akaun semasa. Okay. Kalau boleh nama tu ikut turutan ikut turutan nisbah tu lah Okay. Siapa yang dah siap tu boleh cuba buat dulu. Cuba buat dulu akaun semasa. Ikut macam cikgu ajar tadi lah. Baki awal dulu, cek baki awal. Siapa yang berada di sebelah debit, siapa yang di sebelah kredit.
Okey, kalau tengok imbangan duga, bukan semasa. Osman dia ada tanda DT kat situ. Jadi Osman akan berbaki debit lah. Manakala Rizwan dan Manan kredit. Sebab dia nature dia memang kredit. Kalau dia berbeza dengan nature dia, dia akan bagi tahu. So Osman debit, dia akan letak tanda debit. So baki awal dia macam ni. Alright. And then akhir tahun lah. Item lain semua bertarikh akhir tahun. Kita letakkan sebelah debit. Faedah atas modal. Kita boleh rujuk pada jalan kerja kita tadi. Osman 7,200, Rizwan 4,800, Manan 2,400. Seterusnya gaji. Gaji setahun Manan 42,000. Kita tengok berapa banyak yang dia telah terima. Itu dalam imbangan duga. So dah kat situ ada tulis Manan, gaji Manan 35,000. Jadi 35,000 sudah terima. Setelah 35,000. Jadi Manan masih lagi belum terima 7,000. Bonus allowance tak ada. Faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman yang sebenar 360. Sekarang kita tengok berapa yang telah diterima oleh Osman. Kita tengok imbangan duga, tak ada butir faedah atas pinjaman. Tak ada butir. Jadi bila tak ada butir, bermaksud faedah tersebut masih lagi belum diterima oleh Osman, oleh pekongsi. Kalau ada, dia akan tulis faedah atas pinjaman Osman berapa. Jadi kita tahu, itu faedah yang telah Osman terima atau yang telah pekongsi terima. Now, butir faedah atas pinjaman tak ada, bermaksud pekongsi belum terima 1 sen pun untuk faedah. Jadi tadi dan kita dah kira faedah atas pinjaman total dia 360. So kita letak kat Osman sebab Osman yang beri pinjam. Osman yang beri pinjam. Seterusnya, pengasingan untung rugi.
Sebab kita dah tahu tadi kongsi untung, jadi debit lah, kredit Kalau kongsi rugi, debit. Okay, saya ambil di sini. Okay, 7492. Okay, 18, 328, 9164. Kimanan 9164. Okay. Dan debit ambilan. Jadi Osman dengan Manan ada buat ambilan. Osman 3,000, Manan 16,000. Okay. Rizwan tak ada. Kemudian faedah atas ambilan. Okay. Osman tadi 1,000, Manan 400. Okay, 1,400. Okay. Alright. Jadi bila dah selesai, dan kita tengok ke sini, Rizwan di sebelah debit kosong, jadi kita kira Rizwan dululah. Okay, sebentar bagi HP. Okay, dan kita imbangkan untuk Osman dan Manan. Okay, kalau Osman ini 40,000. Ini berapa? $3,500. Okey. So di sebelah kredit 35052, jadi bermaksud debit lebih besar 40,000. Jadi kita akan letakkan sini pun sama 40,000. Dan bagi HB di sebelah sini lah. Tu sebab cakap tadi asingkan satu jarak lain satu baris. Sebab kita takut baki HB akan berada di sebelah kredit. Macam ni ada, iaitu untuk Osman. Osman baki HB akan berada di sebelah kredit. So kita tolak 4948. Dan Manan. Okay, so kira Manan pula. Ni 16,400 kredit. Okay, kredit lebih besar lah. Sebelah debit 16,400 je. Jadi bagi HB berada di sini. Saya bagi 5164. Okay. So bagi HB ada dua bahagian, ada dua-dua dia, debit kredit ada. Jadi kita pindah, kita transfer lah, transfer ke next year, iaitu Julai 1 bagi baby untuk Rizwan, ambil nilai bagi HB, untuk Manan, untuk Osman kita akan letak di sebelah debit. Alright. So inilah dia akaun semasa dia. Okay.
Dan dia akan ada efek dalam PKK, kedudukan baki tu, kedudukan baki akaun semasa ni dia ada kesan dia dalam PKK. Kalau baki awal ni di sebelah debit, bermaksud nilai dia akan jadi positif. Kalau baki awal ni di sebelah kredit, macam untuk Osman, maka dalam PKK dia akan jadi negatif. Okay, cikgu tunjukkan, cikgu bagi contoh kat sini bagi korang nampak. Ini untuk equity pemilik je. Okay. Kita pemodal pemodal Osman pemodal ni kita ambil daripada ni lah, daripada imbangan duga 120,000, Rizwan 80,000, Manan 40,000. Kan? Betul tak? Okey. Dan kita totalkan. Kita dapat 24,000 240,000. Okey, untuk modal. Okey, sekarang akaun semasa. Macam mana akaun semasa pula? Osman, Rizwan, Manan. Okey. So Osman, okey. Disebabkan Osman baki awal di sebelah debit, maksudnya baki nilai di peak equity pemilik akan jadi negatif. So negatif 4948. Sebabkan baki awal dia di sebelah debit. Ini kena hati-hatilah. Okey, ini dia sebab dia debit, maka dalam PKK dia akan jadi negatif. Okay, kalau baki awal di sebelah debit, bila pindah ke equity dia akan jadi positif. Right. 27128 untuk Rizwan dan Manan 5164. Okay, dan kita kira lah. So bila kita kira, yang positif tu kena tambah, yang negatif tu kena tolak. So 27128 tambah 5164 tolak 4948. So dapat 27344. Itu cara kaedah kita nak tulis nanti. Itu dah dapat tu baru kita tambahkan baru kita tambahkan akaun modal. Kita tambahkan dengan akaun semasa. Jadi dapatlah, dia tak ada modal akhir dia tak akan ada perkataan modal akhir. Ini cara kita nak tulis dalam PKK. So kalau semua baki awal untuk akaun semasa semua kredit, maknanya semua positif lah, semua kena tambah. Tapi kalau ada baki awal yang berada di sebelah debit, maksudnya nilai itu kita kena perlu tolak. Okey. Selesai dapat. Kita dah dapat jawab C. Okay, apa lagi yang tinggal? Okay, C dah. Okay, D. Nyatakan sebab mengapa faedah atas ambilan dikenakan kepada pekongsi. Okay, ini soalan kita sefikirlah. Sebab apa reason mengapa faedah atas ambilan perlu dikenakan atau di-charge kepada pekongsi yang membuat ambilan. So, basically dia ada dua sebab lah. Yang pertama,
Supaya perkongsi tidak membuat ambilan terlalu kerap. Perkongsi tidak membuat ambilan terlalu kerap ataupun dengan banyak. Mana-manalah sama je maksudnya. Ataupun dengan banyak. Itu sebab kita kenakan faedah. Sebab faedah ni perkongsi yang kena bayar. So banyak perkongsi buat ambilan, banyaklah perkongsi yang kena bayar. Faedah dia serupa macam pinjaman kan. Okey. Ni reason yang pertama sebab apa faedah dikenakan. Okay, sebab yang kedua, kenapa faedah atas pinjaman dikenakan adalah untuk menambah keuntungan perkongsian syarikat. Untuk menambah keuntungan syarikat. Ini tujuan. Ini reason dia. Kenapa faedah atas ambilan dikenakan kepada perkongsi. Soalan ni mungkin boleh keluar objektif. Mungkin boleh keluar soalan satu yang 2 markah. Yang satu A, B, C, D tu. Dan mungkin boleh ditanya, diselit-selitkan soalan tu dalam kertas soalan kertas 2 ni. 2 markah. Ni je. Okey. Selesai contoh 3. Okay. Alright. Okay. Boleh? Okey. Jadi kita dah buat 3 contoh dah. Contoh yang pertama pengasingan sahaja. Contoh yang kedua ada akaun semasa, pengasingan dan akaun semasa. Contoh yang ketiga kita kena buat kira dulu berapa untung bersih. Kemudian baru kita buat pengasingan dengan akaun semasa. Okey, cuba upgrade lagi soalan untuk contoh keempat. Okey, untuk contoh yang keempat ni kalau kita baca soalan untung bersih dah ada. Untung bersih dia dah diberikan di sini. Nampak? Yang sini. Tu untung bersih dah ada. Cuma di sini soalan ni minta kita laraskan semula untung bersih. Maksudnya mungkin ada hasil dan belanja tertinggal. Mungkin ada hasil dan belanja tersalah kira. Sama ada terlebih kira atau terkurang kira. Jadi kita kena laraskan. Okey, untuk bersih tu dah ada, cuma kita kena laraskan. Kalau soalan minta kita laraskan untung bersih, okey, cikgu nak semua kena ingatlah formula ni. Okey. So cikgu nak salin semua formula ni kalau soalan diminta laraskan untung bersih. Okey, jadi kita kena tahu dulu untung bersih sebelum pelarasan. Untung bersih sebelum pelarasan. Mula-mula kita kena tambahkan hasil. Mungkin ada hasil yang belum direkod. Dia ada hasil yang belum direkod. Banyak hasil komisen, sewa diterima, faedah simpanan, dividen, hutang lapuk terpulih, pengurangan PHR. Itu semua jenis-jenis hasil. Diskaun diterima mungkin. Mungkin ada. So kalau ada benda tu kena tambahlah. Okey. Yang kedua, hasil belum terima. Mungkin ada hasil yang kita terkurang rekod. Hasil tu contoh hasil 5,000, kita rekod 4,000. Jadi terkurang 1,000. Itulah hasil belum terima. Hasil yang kita terkurang rekod. Jadi kita kena tambahkan sebagai hasil belum terima. Okey.
Kemungkinan juga ada belanja yang kita terlebih bayar, iaitu belanja prabayar. Jadi kalau belanja yang terlebih bayar ni kita tambahkan. Sebab belanja tu tak patut kita charge, kita kira untuk tempoh keuangan sekarang. Belanja tu untuk tempoh keuangan akan datang. Jadi bila kita dah terkira untuk tempoh keuangan sekarang, so kena tambah lah. Kena tambah semula lah. Alright. Kemudian tolak. Okay. Kita akan tolak yang pertama belanja. Ini sama juga belanja yang belum direkod, yang tertinggal. Ada belanja tapi tak rekod lagi. Okay. Kemudian belanja belum bayar. Okay. Mungkin ada belanja yang dah bayar tetapi terkurang. Okay. Ataupun ada hasil belum terperoleh. Terperoleh. Okay. Kalau ada hasil belum terperoleh. Iaitu hasil yang terlebih terima lah. So bila terlebih terima maksudnya kita terima hasil yang tahun depan. Jadi kita tak nak. Jadi kita tolakkan, maka barulah kita dapat untung bersih. Ini nama dia. Untung bersih selepas pelarasan. After adjustment. Selepas pelarasan. Right. Yang ni benda-benda macam ni mungkin boleh ditanya. Sebab kita tak buat apa PKK lagi. Yang ni mungkin benda macam ni mungkin boleh ditanya sebab dia nak banyakkan soalan kan. Banyakkan markah pelajar, mungkin dia boleh tanyalah. So tolong hafal formula ni. Format ni. Bukan untuk perkongsian je, mana-mana topik pun kalau dia minta untung bersih pelarasan ataupun kita laraskan semula untung bersih, ini je cara dia. Ini je formula dia. Alright. Okay. So semua dah salin. Kalau tak sempat salin, ambil gambar je. Sebenarnya kita buat ulang kaji nanti, buat latihan apa-apa, kita dah ada. Alright. Okay. Now baru kita tengok soalan. Ini benda baru lah sebab kalau tengok soalan dia, anda dikendaki menyediakan pengiraan pelarasan untung bersih. That's why cikgu explain benda tadi. Sebab kita kena laraskan untung bersih. Okay, B, akaun pengasingan untung rugi. Jadi dah tahu cara nak buat. C, akaun semasa setiap perkongsi dalam bentuk beruangan. D, bahagian ekuiti pemilik dalam penyata kewangan. Okay, ini lepas kita buat akaun semasa, kita tunjukkan bahagian ekuiti pemilik macam mana. Okay, now kita tunjuk. Cikgu akan tunjukkan nak kira pelarasan untung bersih. Okay, kita baca soalan. Penyataan dia. Cik Jamal, Cik Yahya, rakan kongsi dalam perkongsian jaya dengan kongsi untung dia nisbah 1-2. So Jamal 1, Yahya 2. 1/3, Yahya 2/3. Okay, faedah atas pinjaman perkongsian. Kita ada, bukan faedah atas pinjaman. Perjanjian perkongsian seperti berikut. Okay, dia ada faedah atas modal. Okay, 8%. Ada faedah atas ambilan, 5%. Gaji Jamal. Okay, Jamal dibayar gaji setahun 7,800. Okay, apa yang tak ada sekarang ni? Okay, kita tak jumpa faedah atas pinjaman. Okay, tapi faedah atas pinjaman ada di bawah ni. Jadi benda tu tak semestinya dikumpulkan dalam satu maklumat. Ikatan perjanjian ni tak semestinya dikumpulkan dalam satu maklumat. Jadi kita kena baca the whole question. Baru kita nampak. Okay. Jadi faedah atas pinjaman sini tak ada, jadi kita jumpa di bawah ni. Okay, maknanya semua ada lah. Nisbah kongsi untung pun dah ada kat sini. 1 nisbah 2. Okay. Kemudian imbangan duga, alatan pejabat. Okay. Pinjaman daripada Yahya, 6,000. Okay, gaji Jamal.
Okey, akaun modal, akaun semasa, kemudian ambilan bagi tahun berakhir. Okey, ambilan. So tak banyak maklumat yang ada. So bila maklumat tak banyak, senanglah sepatutnya. Okey. Dan kita tengok untung bersih bagi tahun berakhir. Okey, 39662 itu untung bersih sebelum pelarasan. Rakan kongsi bersetuju untuk membuat pelarasan untung bersih bagi perkara berikut. Faedah atas pinjaman Yahya 5%. Okey. So faedah atas pinjaman 5% akan dikreditkan ke akaun semasa. Kalau kita jumpa perkataan ni akan dikreditkan ke dalam akaun semasa, bermaksud faedah tersebut masih lagi belum dibayar kepada Yahya. Ataupun Yahya masih lagi belum diterima. Ataupun Yahya masih lagi belum terima faedah tersebut. Itu sebab ditulis akan dikreditkan ke dalam akaun semasa. Tadi cikgu dah explain kan. Kredit akaun semasa tu maksudnya yang belum terima. So yang ni 5% tu masih lagi belum terima dan akan dikreditkan ke dalam akaun semasa. Tu je maksud dia. Kan student ni risau bila ayat tu dah beza dah panjang je. Macam mana nak jawabnya? Student dah pening dah. Tapi sama je. Sebab kalau kita tengok dekat imbangan duga tak ada pun butir faedah atas pinjaman. Kan? So bila tak ada memang dia tak bayar lagi dah. Memang Yahya tak terima lagi lah. Itu je. Okey. So faedah atas pinjaman adalah belanja bagi perniagaan. Dia belanja bagi perkongsian ya. Maka kena rekod sebagai belanja. Sebab apa nak tahu belanja? Sebab kita nak laraskan untuk bersih kejap lagi. Okey, hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih adalah hasil. Kalau hutang lapuk, belanja. Hutang lapuk terpulih, hasil. Kemudian yang ketiga, alatan pejabat disusut nilaikan. Okey, ini susut nilai belanjalah. Susut nilai belanja. Okey. Jadi kita dah tahu dah yang mana hasil, yang mana belanja. Dekat dalam imbangan duga pun tak ada hasil, tak ada belanja yang lain. Jadi ada 3 ni sahaja. 3 ni lah yang kita akan gunakan untuk laraskan untung bersih. Alright. Jom kita buat. Ada masa lagi . Okay. Jadi dia minta kita kira. Maksudnya tak ada format. Terpulang kita nak kira macam mana. Tapi macam cikgu dah cakap kelas-kelas sebelum ni, andai kata ada soalan pengiraan, dia minta kira, hitung. Kalau boleh kita jawab dalam bentuk penyata. Sebab dalam bentuk penyata ada formula, ada working, ada unit. Kalau tak nak buat dalam bentuk penyata pun tak apa. Dengan syarat 3-3 ni kena ada. Formula, working, unit. Itu terpulang. Okay. Cuma dia kita tak ikut format penyata lah. Tak perlulah tarikh apa semua, tak payahlah. So kita just tulis tajuk dia pelarasan untung bersih cukup. Tak perlu tajuk, tak perlu nama perniagaan. Sepatutnya penyata kena ada semua tu. Tak perlu. Okay. Baik. Okay. Jadi kita mulakan dengan untung bersih sebelum pelarasan. Mesti tulis sebelum pelarasan . Okay. Dan nilai dia 39,662. Okay. 9662. Okay. Tambah. Ingat tadi, cikgu dah bagi tahu untuk bersih sebelum pelarasan, kita tambah hasil. Hasil belum terima, belanja prabayar. Jadi berdasarkan soalan tadi, soalan yang ada ni,
ada hasil iaitu hutang lapuk terpulih. Hutang lapuk terpulih. Okey, disebabkan dia ada satu sahaja, kita terus tulis DRM yang kedua. 310. Dan tambahkanlah. Okey. Dah. Okey, kemudian tolak. Okey, tolak pun cikgu dah beritahu tadi. Belanja belum bayar. Hasil belum terperoleh. 3 ni. Okey. Jadi berdasarkan soalan kita ada belanja iaitu yang pertama faedah atas pinjaman. Faedah atas pinjaman Yahya. Kena tulis nama pekongsi ya. Okey, dan kita buat jalan kerja dia. Okey. 6,000 darab 5%. Dan dia tak nyatakan tarikh tarikh bila pinjaman tu dibuat. Okay. So tak ada tarikh, maka kita anggap dia setahun lah. Okay, 300. Kemudian belanja yang kedua susut nilai. Susut nilai alatan pejabat. Okay. So kos dia 8,500. Kita darab dengan 10%. Sebab dia kaedah atas kos. Kaedah atas kos. Jadi kita terus darabkan dengan peratus. Maka dapat 850. Jadi total dia adalah 1150. Dan tolakkan. So kita akan dapat 38822. Dan butir dia untung bersih selepas pelarasan. Tadi yang awal-awal tadi sebelum dapat jawapan adalah selepas pelarasan. Okay. So lengkaplah, dapat lamarkan penuh, ada unit. Ni unit. Okay. Ini formula. Ini jalan kerja. Okay. Sebab tu cakap nyata tiga-tiga akan ada. Okay. Alright. Dah dapat pelarasan, barulah kita teruskan pengasingan. Jadi sekali lagi cikgu ingatkan pengasingan, nak buat pengasingan, buat jalan kerja dulu. Okay. Tunjukkan jalan kerja. Okay. Yang pertama, faedah atas ambilan pekongsi. So yang buat ambilan adalah Jamal dan Yahya. Jamal buat ambilan 5,000. Darab faedah atas ambilan yang dikenakan ialah 5%. Dan tempoh ambilan Jamal adalah setahun. Januari sebab kita syarikat berakhir Disember. Jadi setahun tak perlu darab. Inilah bulan Jadi okey, 250. Right, Yahya pun sama. 10,000 darab 5%. Okey, tengok berapa bulan. Dia ambil April, jadi April sehingga Disember. Kira April, Mei, Jun, Julai. Jangan tolak jangan 12 tolak 4 tak nak. Kena kira April, Mei, Jun, Julai sehingga Disember bermaksud 9 bulan. Okay.
375. Okay. Dan jumlahkan. Alright, so dapat 625. Okay. Teruskan dengan faedah atas modal berkongsi. So, ada dua je, Jamal, Yahya. Okay, Jamal, modal Jamal 16,000. Okay, darab dengan faedah atas modal ialah 8%. Okay, 8% dan tak ada tarikh maka setahunlah. Yahya modalnya adalah 32,000. Okay, darab 8% juga. Okay. So, total 3840. Okay. Dan gaji berkongsi. Okay, gaji berkongsi yang dapat gaji ialah Jamal. Okay, Jamal dia dapat gaji sebanyak 7,800. Bonus allowance tak ada. Kemudian faedah atas pinjaman kita dah kira. Kita dah kira dalam pelarasan ni. 300. Okey. So bila dah dapat ni maka bolehlah kita buat pengasingan untung rugi. Okey, nama perniagaan. Perkongsian jaya. Akaun penghasilan untung rugi bagi tahun terakhir 31 Disember 2017. Okay. Right. Jadi cikgu nak awak cuba buat. Okay. Cuba buat yang B, pengasingan untung rugi ni, siapkan sampai dia kongsi untung atau kongsi rugi. Kemudian buat C, akaun semasa. Dapatkan baki awal akaun semasa berapa. Dah dapat akaun semasa, okay, cuba tunjukkan bahagian equity per minit. Tunjukkan bahagian equity per minit. So, masa pun dah tak sempat dah ni. Seminit lagi. Okay. Itu untuk next week lah. Next week. Dan next week juga kita akan buat full set of accounts for perkongsian. Kita akan buat apur. Kita akan buat PKK. Untuk perkongsian dan kita akan buat latihan lah. 2-3 contoh latihan. Lepas tu baru kita masuk kepada pembubaran. Okay. Alright, siapa ada nak tanya apa-apa? Okay, ada masa lagi 9 minit 2 ni. Okay. Cikgu harap buatlah cuba buat. Dan buat masa ni masih lagi kita akan buat kelas online. Tak ada apa berita lagi daripada pusat tuition. Dengan KPM pun tak umumkan lagi macam mana. Nanti once KPM dah umumkan, sekolah dah buka. Dan untuk pusat tuition SOP macam mana. Jadi mungkin kita akan jumpa di pusat lah. Di center. So buat masa ni kita masih lagi online dan waktu ni waktu baru. Ini atas arahan center iaitu pukul 6 sehingga 7.30. Hari masih sama, hari Jumaat. Okey, cikgu rasa cukup setakat ni dulu.
Okay, kita jumpa next week. Jadi nanti cikgu akan post video dekat Google Classroom. So boleh refer lah kalau siapa nak buat kaji. Okay, so thank you very much. Stay at home, jangan jalan-jalan. Okay, sama. Okay, welcome.